Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Subki, yang Ustazah hormati sekalian ahli jawatankuasa Masjid Jami'ul Huda, khususnya kepada Biro Halwa, Biro Muslimah Masjid Jami'ul Huda, seterusnya para asatizah, seterusnya mak-mak angkat ustazah semuanya, kakak-kakak angkat, adik-adik angkat, siapa lagi nak berangkat kat sini? Semua sahabat-sahabat, tuan-puan, para muslimah yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha berkuasa. Ya Allah yang menyempurnakan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya tatimmus salihat, menyempurnakan segala perkara yang baik. Alhamdulillah, pagi ini sahabat-sahabat sekalian, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam rumah Allah. Nak buat apa duduk dalam rumah Allah? Nak membaca kitabullah, Masya Allah. Nak buat apa baca kitabullah? Nak mentaati Allah. Nak buat apa mentaati Allah? Nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang datangnya disambut oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, pulangnya bersama dengan maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah macam mana keadaan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik datang. Mungkin ada yang jalan kaki. Siapa jalan kaki, angkat tangan? Wah, rumah sejengkal pun naik kereta. Adalah 2-3 orang jalan kaki. Yang tumpang kawan naik kereta? Masya Allah, kawan tu banyak pahala. Naik motor? Ada seorang naik motor. Lagi naik apa lagi? Basikal, ada naik basikal? Naik basikal. Oh, ada naik basikal. Masya Allah, ya. Takkan ada yang naik kereta api pula, ada? Dari Seremban ke? Ya. Semuanya tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tak perasan benda-benda tu, tuan-puan sekalian, tapi Allah tidak pernah lalai untuk menghitung dan mengganjari setiap perkara yang baik. Orang yang menuntut ilmu, kita mungkin tak perasan apa yang berlaku di sekeliling kita sebenarnya ketika mana kita datang majlis ilmu. Tapi yang berlaku adalah sama ada apa yang berada di lautan, pasir-pasir di daratan, Masya Allah, semuanya mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah senantiasa sudi memilih kita yang bukanlah sesiapa pun, ya, bahkan banyak saja melakukan dosa, tapi Allah pilih kita untuk dimanfaatkan mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita, suara kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita. Allah pilih sudi, Allah manfaatkan untuk jalan yang Allah kasihi dan Allah redai. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dah dapat ke Asmaul Husna? Dapat kan? Sebab Ustazah kalau boleh kita nak mengalunkan Asmaul Husna dulu, baru nanti kita teruskan kepada tafsir, ya, tadabbur kita insya-Allah. Jadi ini memang disediakan oleh Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz. Asmaul Husna ni kita bagi secara percuma kepada semua. Kalau puan-puan nak kata, oh saya nak lagi 10, saya nak lagi 15, boleh ambil saja secara percuma daripada Hajah Wani, bagi kepada anak-anak kita. Ya, bagi kepada adik-beradik kita. Ustazah cakap sungguh-sungguh tuan-puan, kenapa Ustazah buat ni? Sebabnya Ustazah sebenarnya dapat ada wang hadiah. Nak dengar cerita ke? Ya, ada orang hadiah pada Ustazah. Tak ada ni, gula-gula. Ada orang hadiah kepada Ustazah Asmaul Husna macam ni. Betul-betul macam ni design dia, tapi lepas tu kami jadi berebut kat rumah. Ada satu je. Mula-mula tahan lagi berebut Ustazah dengan Ustaz je. Maknanya kalau tak ada kat Ustazah, mesti kat meja Ustaz. Sekali tu cari kat meja Ustaz pun tak ada. Akhirnya Ustazah jumpa dekat atas meja bibi, dalam bilik bibi. Ya, ni cerita dululah. Ya, kat dalam bilik bibi. Jadi bibi tu bukan sengaja nak ambil, ya, sebab mungkin dia suka kan, dia ingatkan benda ni tidak penting untuk Ustazah. Sangat penting. Ustazah letak dalam beg, ada je masa-masa terluang, ini memang jadi teman. Asmaullahil Husna. Ya, tuan-puan kalau ikuti Sabtu Ahad ada kajian Asmaullahil Husna kan secara online. Secara online kan, untuk menghayati Asmaul Husna, tapi ini kena ada sebab kita nak selalu baca. Jadi sebab takut hilang tuan-puan sekalian, Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz cetak 10,000 ni. Jadi sebab itu kami nak edarkan. Minta maaf tuan-puan, saya sikit tekak sikit. Ya, nak edarkan Asmaullahil Husna ni kepada semualah. Jadi kalau nak boleh dapatkan lagi insya-Allah. Dan tolong pastikan ini sentiasa berada dalam beg kita. Duduk-duduk, suami bawa kereta, baca, ya Allah. Lepas tu belajar, lagilah kita akan rasa penghayatan pada Asmaullahil Husna ini. Baik, kita ready, ya. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi',
يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي المتعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا Allah. Bila kita alunkan tu ada sikit susun atur dia yang tak sama ya, tapi tak salah yang ditulis dalam ni, cuma bila kita nak alunkan tu susun atur dia ada berubah. Ustazah dah hafal tak apalah kan ya. Jadi nanti kalau kita selalu baca nanti muslimat take note ya, nak tukar sikit yang mana-mana ya. Okey. Jadi macam itulah hiburan kita ya, santapan rohani kita adalah Asma'ullahil Husna. Kenapa? Sebab kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah segala-galanya dalam hidup kita. Ya, sampai satu waktu kita akan sangat terasa bahawa bendanya memang sepatutnya macam tu, tapi kita tak sedar, kita tak terasa ya. Tapi sampai satu waktu tuan-puan terasa sangat. Apa dia? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada tak kekal. Semua yang ada ni fan, benda yang musnah. Tak ada benda yang kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua benda adalah tidak kekal, fana, musnah, hilang. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Allah. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dalam surah Al-Hadid. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia atas setiap sesuatu maha mengetahui. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab itu, tuan-puan, ibu-ibu, kakak adik sekalian, orang yang paling bertuah, orang yang paling cerdik, orang yang paling kaya, orang yang paling sehat, orang yang paling bermakna nilai hidup dia adalah ketika mana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain-lain ni sekelip mata Allah boleh ambil. Kekayaan sekelip mata hilang. Bahkan mungkin tak hilang pada pandangan mata kasar, tapi hilang untuk dinikmati oleh Tuhan yang empunya. Sebab apa? Allah bagi dia sakit. Bila dia sakit, dia tak boleh makan yang sedap. Bila dia sakit, dia tak boleh jalan naik kapal terbang. Bila dia sakit, dia tak boleh buat apa. Harta berapa? 2 bilion. Tak boleh buat apa-apa. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia cerdik, sangat cerdik. PhD dia 3, CJ PhD. Orang lain nak ambil 1 pun jerih. Dia 3 PhD dia. Degree dia 2. Contoh macam tu lah. Oi, memang cerdik. Bahkan digelar profesor serba tahu, tahu segala. Allah hantarkan sejenis kuman yang tak nampak dengan mata kasar. Masuk kuman tersebut dalam otak dia. Boleh jadi dipanggil nama penyakit dia meningitis, jangkitan kuman pada selaput otak. Apa jadi tuan-puan? Tak kenal diri, tak kenal orang, tak kenal siapa. Jangan kata nak kenal dengan buku-buku yang dia pernah baca. Itulah maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sekadar memberikan pinjaman saja kepada kita. Sekadar bagi pinjam je tuan-puan sekalian. Nak tengok siapakah yang ketika mana diberi pinjam menjadi orang yang cerdik. Pinjam tapi Masya Allah dihargai, disyukuri. Allah bagi pinjam usia. Allah bagi pinjam masa. Allah bagi pinjam sehat. Lalu digunakan sebaik-baiknya, bagi pinjam mata, bagi pinjam penglihatan. Ya Allah, baca Quran, tafakur, buat benda baik, jaga supaya tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi pinjam cerdik. Padahal bagi pinjam, tengok-tengok dengan apa yang dipinjamkan itulah dia jadi orang kaya dunia akhirat. Saham akhirat dia melambung-lambung. Sebab apa? Dia pandai manfaatkan apa yang diberi pinjam kepada dia. Bukan milik. Tak ada satu pun milik kita tuan-puan sekalian. Tak ada satu pun. Siapa kat sini umur dah 60 lebih? Cuba angkat tangan. Tanya ni sebab nampak semua macam 30 ke bawah. Jangan kecil hati pula sebab tu saya tanya. Siapa 60 tahun ke atas ni? Masya Allah ya. Saya selalu doa, ya Allah ya Tuhan bagilah aku kuat, ya sehat. Sebab bila tengok sahabat-sahabat kita yang umur 60 lebih, nampak Masya Allah ya sehat ya. Sehat. Kuat lagi Masya Allah. Masya Allah. Harap-harap Ustazah nanti bila usia 60, sehat ya. Boleh lagi memberi khidmat insya-Allah. Sekarang baru 27, lambat lagi lah. Nak boleh 60 tu, ya. Masya Allah. Tapi walaupun kita rasa macam nampak gagah ya, 60 ya, tapi kita tahu tak apa yang makin susut daripada diri kita? Buktinya kerusi. Ini antara buktilah. Ya, banyak. Maknanya apa dia? Ya, Allah sudah mulai ambil sikit demi sedikit. Apa yang Allah pinjamkan tu dah nampak dah tanda-tanda. Nak ambil dah ni. Nak ambil dah ni. Ya Allah, kita je tak perasan. Sampai yang totalnya tuan-puan diambil nyawa. Punya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah tak ambil dalam keadaan yang mungkin untuk kita tak sesuai ke apa, wallahu alam, tak ambil dalam keadaan faja'ah, tiba-tiba. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita puan-puan, Allah tak ambil nyawa kita lagi, tapi Allah bagi hint dah. Aku nak ambil dah ni, start nak ambil dah ni, sikit-sikit, sikit-sikit. Allahu akbar. Ya, terasa dah, masya-Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian,
Sebenarnya ini mukadimah nak mengajak supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gunakan usia yang kita ada ni untuk mencari ilmu. Lapang tenangkan, didik hati untuk tenang dengan zikrullah, ya, dan sama-sama manfaatkan apa yang kita ada ni di jalan kebaikan. Ya, mudah-mudahan berlipat kali gandalah pahala kita, kebajikan kita, ya, di akhirat nanti insya-Allah. Dan sebab Ustazah suka dengan konsep syukur, ya, nak mengketengahkan tentang konsep syukur ni tuan-puan sekalian, maka surah yang Ustazah pilih untuk kita nak tadabbur, sebab ini kita dah lama berehat kan tuan-puan kan. Jadi ni nak start balik ni. Mana Kak Ijah? Jadi nak start balik, jadi Kak Ijah kena ingatkan Ustazah, kita sekarang nak tafsir suratul Naml, surah semut. Jangan pula datang bulan depan surah lain pula. Kadang-kadang terlupa kan, ya. Jadi kita nak konsisten habiskan 93 ayat. Surah semut. Sebab dalam surah semut ni banyak terkandung kisah para nabi, masya-Allah. Jadi seronok dapat cerita pasal nabi-nabi ni. Pasal para rasul, pasal para nabi, ya. Jumpa tak dalam Quran? Tiga tujuh. Okey, ya. 377 dalam Quran. Dalam ni banyak kisah pasal para rasul, para nabi, anbiya wal mursalin. Jadi tu yang rasa macam okeylah Ustaz pilih surah ni, kita nak mendengar kisah-kisah tu. Sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, alhamdulillah ya tuan-puan, Ustazah mungkin dah 2 minggu lah ataupun lebih sikit baru balik daripada ziarah 3 masjid. Dalam satu masa, maknanya pergi keluar negara terus 3 masjid lah, ya. Pertama adalah Masjidil Aqsa, lepas tu Ustazah ke Masjidun Nabawi, lepas tu ke Masjidil Haram, kemudian balik semula ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya kurang lebih ya tuan-puan, selama 24 hari. Ya. Jadi Masya Allah, sampai ke hari ini Ustazah masih lagi merenung-renung untuk mencungkil segala ibrah daripada perjalanan tersebut. Sebab Allah tidak mentakdirkan sesuatu kepada kita kecuali dalam tu terlalu banyak hikmah. Antara lain tuan-puan sekalian, ya, contoh bila Ustazah pergi ke Masjidil Aqsa, ke Palestin. Siapa yang belum pergi nanti insya-Allah kita pergi sekali nanti, ya, insya-Allah, ya. Masya-Allah tuan-puan, kita memang ke sana antara lain kita didedahkan dengan kisah para nabi. Itu adalah bumi anbiya. Baik Nabi Daudnya, Nabi Sulaimannya, Nabi Yaqub, Nabi Ishak, ya, Nabi Yusuf, masya-Allah. Nabi Isa. Tengok pula mihrab Maryam yang ada dekat dalam kawasan Masjidil Aqsa tu tuan-puan sekalian. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi kita tu tiba-tiba rasa, ini Ustazah rasa ya tuan-puan, ya Allah, tiba-tiba aku ni macam didekatkan, kita ni didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya biar dalam hidup kamu nampak ini orang-orang saleh, ini para anbiya, para mursalin yang kamu kena jadikan contoh dalam hidup. Apa maksud yang kita baca tuan-puan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan kita berdoa dalam surah Al-Fatihah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Kalau tak kita duk baca 17 kali sehari. Tapi apa yang kita baca?
Siapa yang dimaksudkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang itu? Minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Golongan para nabi, para rasul, golongan orang-orang saleh. Tapi kalau cuma di hujung-hujung telinga, cuma di hujung-hujung mata, cuma di hujung-hujung akal, cuma di hujung-hujung hati, macam mana kita nak mencontohi kehidupan mereka? Sedangkan kita doa semua, siratal ladzina an'amta alaihim. Tengok pula pada ayat yang lain, contoh dalam surah Yusuf ayat 101, doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni nabi. Masya Allah tuan-puan sekalian, pada peringkat sebagai seorang nabi itu, Nabi Yusuf berdoa apa dia? Wa alhiqni bis-salihin. Cuba tengok dalam surah Yusuf. Mungkin kena ada seseorang bagi Ustaz Quran, boleh? So, Ustaz bawa ni tafsir, ya, hanya juzuk 19 saja. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Hajar. Terima kasih Hajar, terima kasih. Tengok dalam surah Yusuf. Surah Yusuf muka surat. Okey, tengok muka ayat 101. Muka surat 247. Ini doa Nabi Yusuf tuan-puan sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardh. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Masya Allah, ini doa Nabi Yusuf. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian daripada kekuasaan pemerintahan dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkau penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam dan hubungkanlah daku dengan orang-orang saleh. Wa alhiqni bis-salihin, hubungkan daku dengan orang-orang saleh. Sebenarnya yang soleh itu siapa? Siapa yang saleh? Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf boleh berdoa supaya digabungkan dengan orang-orang yang saleh. Sama juga tuan-puan dengan doa Nabi yang lain. Contohnya Nabi Ibrahim. Kita cari ya supaya yang Ustaz cakap ni tuan-puan tahu betul dalil dia. Sekejap sebab Ustaz ada catat kat sini. Lisan sidqin doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Masya Allah, Nabi Ibrahim ni bapa kepada para nabi tuan-puan. Tapi Nabi Ibrahim tengok doanya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kepada aku kekuasaan dan hubungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Mungkin surah Asy-Syu'ara. Nanti saya cari ya, sebab saya tak catat. Ni surah apa? Dengar je dulu ya. Maknanya Nabi Yusuf berdoa, Ya Allah, hubungkan aku dengan orang-orang saleh. Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, hubungkan aku dengan orang-orang saleh. Siapa yang doa nak hubung dengan orang saleh ni?
Seorang Nabi dan Rasul. Kalau kita katakan, macam pelik pula. Bukankah patutnya kita yang berdoa untuk dihubungkan dengan mereka orang-orang soleh? Tapi yang soleh itu, yang Nabi itu, yang Rasul itu sendiri terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihubungkan dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Kita tuan-puan mungkin dalam banyak-banyak doa-doa kita, minta maaf lah, Ustazah rasa lah, ya. Kita tak pula doa wa alhiqni bis salihin. Banyak doa-doa favorite kita kan. Selalunya doa minta kaya lah, minta muda, minta kaya, minta apa lagi? Minta sehat. Minta apa lagi aja? Ya, minta bersih hati segala kan ya. Tapi kadang-kadang kita pun tak nampak skop ataupun tak ada view tentang betapa besarnya makna kenapa para nabi dan rasul berdoa wa alhiqni bis salihin, hubungkan aku ya Allah dengan orang-orang saleh. Masya-Allah. Sebab tu masa Ustaz pergi Palestin tu tuan-puan sekalian, sangat terasa. Ya Allah, seolah-olah Masya Allah mengantarkan aku ke sini. Ya, sebab kita ni semua kena ambil pengajaran kan hidup kita kan. Ya Allah, seolah-olah hantar ke sini supaya apa? Janganlah kau sibukkan kepala otak kau tu kan dengan macam-macam tah cerita apa benda. Sibukkanlah mencari orang saleh. Belajar tentang orang saleh, minan nabiyyin wal mursalin. Dan berdoa kepada Allah untuk dihubungkan dengan orang saleh. Maknanya itulah sebenarnya kehidupan kita yang saleh. Sebab apa? Kita memang nak tahu tentang orang saleh. Nak dihubungkan dengan orang saleh. Jadi bila kami pergi tu tuan-puan, pergi ke satu masjid namanya Masjid Al-Khalil. Masjid Al-Khalil ni bahkan ada segelintir ulama yang mengatakan begini. Ada 3 masjid secara nas disebut masjid yang Allah kata, yang Nabi sebut biar bersusah payah sikitlah supaya sampai 3 masjid ni. Iaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjid Aqsa. Tapi ada segelintir ulama tambah ijtihad mereka +1. Buat tambahan lagi 1. Apa yang +1 tu? Masjid Al-Khalil. Tapi tidak ada nas dia. Cuma nak gambarkan sebab sesuatu yang sangat istimewa yang ada kat masjid tu. Masjid Al-Khalil dekat Hebron. Ya, dekat Palestin. Jadi ustazah pun masa pergi ziarah, sebenarnya 2 kali Ustaz pergi 3 kali ya kat sana. Memang tak pernah lagi pergi dekat Masjid Al-Khalil. Ustaz tak pergi. Rombongan pergi, Ustaz tak pergi. Sebab apa? Tiba time nak pergi masjid sana je Ustaz biasa tak sihat. Ya? Demam lah, apalah. Jadi Ustaz akan cakap tak apalah, Ustaz seorang je lah bawa jemaah, Ustaz tak payah pergi. Tapi lepas Ustaz tahu 3+1 tu kan, maknanya antara masjid yang memang ada sesuatu yang kamu kena pergi ziarah. Jadi Ustazah pun kuatkan semangat. Kena pergi juga. Tak kira lah sikit lutut ke apa ke kan ya, pergi juga. Dan memang Masya Allah tuan-puan, ini masjid yang mendapat kawalan yang sangat ketat. Yang Ustazah tengok cara dia kawal tu macam lebih ketat daripada Masjid Aqsa oleh tentera Israel. Kita nak masuk ni, dia buka pintu yang sangat kecil je untuk lalu supaya dia dapat tengok betul-betul. Daripada atas ada dia punya tentera, bawah semua adalah keliling. Dia masjid berbukit masuk. Dan masjid itu telah menyaksikan pada satu subuh, saya tak ingat dah tahun bila. Tapi bukan tapi dalam tempoh berapa tahun ni lah. Pada satu subuh tu masuk tentera Israel tembak orang yang sedang sujud pagi Jumaat, solat subuh. Tak tahu, saya tak ingat. Mungkin dekat 100 orang juga yang meninggal dunia, bermandi darah masjid tu. Jadi benda tu menjadi lesen kepada mereka untuk cakap masjid ni perlu kawalan keselamatan. Start daripada hari tu dia kawal. Macam tempat dia dah. Padahal masjid kita pergi. Bila pergi tu Masya Allah ya tuan-puan, memang Ustaz tak tahu pengalaman orang lain, tapi Ustaz terasa sangat dia punya vibe dia tu memang lain rasa dia kan. Sebab
itu memang bumi Anbiya, tuan-puan, sama ada tepat 100% ataupun tidak, tapi di bawah tu ada gua, di bawah masjid ada gua, di situ dikatakan makam Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Sarah, terkumpul di Masjid Al-Khalil. Itu yang berebut dengan orang Yahudi tu. Sebab dia berebut juga, tu Bani Israel kan, ya? Dia ngaku tu Nabi dia juga. Jadi bila sampai kat sana, lama kami duduk kat sana, memang ya Allah ya Tuhan, Ustazah bagi satu sampai terasa, ya Allah, aku nak terus mengikuti kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, mengambil ibrah. Siapa dia? Sebab apa? Sebab ini orang soleh. Bahkan inilah Nabi dan Rasul yang mengajar kepada kita, wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Dan bila Nabi kita Muhammad SAW, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, di Isra' Mi'raj kan, apa yang berlaku masa dekat Aqsa? Nabi mengimamkan salat kepada seluruh para Nabi yang lain. Masya Allah, ini kehidupan seorang Muslim yang sebenarnya, tuan-puan. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad SAW, kita beriman dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu. Berbeza dengan yang menganut pahaman lain tu kan, ya. Mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Kita mengimani amanar Rasul ila akhir ayat. Kita mengimani para Rasul tu. Jadi Ustazah memilih Suratul Naml ni, ya, antara surah yang banyak membicarakan tentang kisah para Rasul. Ada juga surah lain lagi, surah Al-Qasas, ya, surah Asy-Syu'ara. Tapi surah Asy-Syu'ara, kalau tak silap Ustazah telah pun tadabbur di sini surah Asy-Syu'ara. Ke pelajar dah berubah? Cikgu sama. Ya, betul ya Kak Ijah, ya, surah Asy-Syu'ara dah kan? Tapi tak habis. Masya Allah, ya. Surah Asy-Syu'ara juga, ya. Cuma kali ni Ustaz ambil surah An-Naml sebab lagi satu Ustaz nak mengangkat skop syukur. Sebab Nabi Sulaiman, Nabi Daud ni, kita dapat melihat mereka ni, tuan-puan sekalian, adalah Nabi yang Allah kurniakan nikmat yang sangat banyak. Nikmat, makna nampak nikmat, contoh ya, bagi suara sedap, bagi pandai buat besi, pandai perusahaan, pandai lepas tu Nabi Sulaiman tengok sampai boleh mendapat kekuasaan yang Nabi Sulaiman minta, yang kamu tak bagi pada orang lain selepas aku. Masya Allah, Allah bagi. Tapi kita nak melihat bagaimana tunduk dan taatnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya-Allah kita akan sama-sama membaca ayat 1 hingga 6 surah An-Naml. Dinamakan surah An-Naml, maksud dia apa? Semut. Kerana disebutkan ada lembah semut. Masya Allah. Kat rumah puan-puan ada tak lembah semut? Takut tak perasan. Ada sebenarnya. Dah spray dah. Ya. Okey, ada lembah semut. Dan ada seekor semut memberi nasihat kepada semualah kaum kerabat, geng-geng dia kat lembah tu, supaya cepat-cepat masuk lubang sebab takut nanti bila lalu tentera Nabi Sulaiman habis mati belaka nanti. Sebab mereka tak sedar kita ni kecil. Ya, mereka tak sedar kita ni kecil. Kok semut hitam lagilah hitam kan, ya, gelap. Jadi takut diinjak. Jadi ada seorang yang memberikan nasihat kepada semut-semut kat lembah semut, masuk lubang, nanti sekarang tentera Sulaiman pijak, ya. Dan Nabi Sulaiman yang telah diajari bahasa burung, ya, bahasa binatang, Allah ajar kepada Nabi Sulaiman. Masya Allah, ya, subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita jangan kata bahasa binatang, bahasa orang pun tak faham-faham. Apa yang berlaku kat rumah? Suami tak faham isteri, isteri tak faham suami. Pakai bahasa apa? Bukan suami cakap bahasa katak, bahasa burung.
Bukan isteri cakap bahasa lain-lain. Bahasa orang pakai ni. Tapi nak bagi tahu bukan senang untuk faham. Masya Allah, Nabi Sulaiman sampai ke bahasa semut faham, bahasa burung faham, bahasa binatang faham, bahasa jin faham. Siapa yang bagi faham? Allah Subhanahu wa taala. Maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi Sulaiman dengar semut tu cakap macam tu, Nabi Sulaiman ketawa. Ya, tergelak Nabi Sulaiman. Dan kerana nikmatnya dapat mendengar, dapat memahami bahasa semut tu, jadi dapat selamatkanlah semut-semut yang ramai tu kan daripada dipijak. Nabi Sulaiman tertawa dengan bahasa semut tu seraya. Seraya ni bahasa Melayu betul lah tu kan. Maknanya apa ya seraya ni? Lalu, lantas. Lantas Nabi Sulaiman bersyukur, memohon kepada Allah. Lantas Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar Allah ilhamkan kepada Nabi Sulaiman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala anugerahnya. Itu sifat Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman bersyukur. Kena faham maksud ayat dia. Nabi Sulaiman bila dengar apa ni bahasa semut tadi, Nabi Sulaiman ketawalah. Lantas berdoa. Lantas berdoa. Berdoa apa dia? Supaya Allah mengilhamkan kepada Nabi Sulaiman agar Nabi Sulaiman berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Samalah, inilah benda yang kita nak belajar tuan-puan. Apa saja ya yang kita terasa sangat sebagai nikmat, banyak sangat nikmat, segala-gala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita cepat-cepat ya Allah berdoa kepada Allah, ya Allah, bagilah aku dapat jadi orang bersyukur. Bagilah aku dapat jadi orang bersyukur. Antara lain doa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang lebih kurang sama dengan doa yang kita akan belajar dalam surah An-Naml ni, iaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya, apa maksud Rabbi auzi'ni? Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku, lapangkanlah kepadaku. Maknanya tuntunlah aku ni ya Allah, an ashkura, supaya aku boleh jadi orang bersyukur. Kalau tak tuan-puan, ingat senang nak jadi orang bersyukur. Ya, susah. Ustaz pernah kan, pernah juga Ustaz kongsikan ya, dekat dalam kuliah Ustazah. Ustaz jumpa dengan Tok Guru, seorang Tok Guru yang beliau memberikan pandangan beliau. Beliau kata orang sabar ni ramai. Orang sabar ni ramai sebab ada banyak bentuk sabar, macam tidak ada pilihan kecuali sabar. Orang yang sakit-sakit kat atas katil hospital kan, kalau dia tak sabar dengan sakit dia, pilihan apa yang dia ada? Boleh tak? Tak nak sakit ni, nak lompat lah. Nak lompat ke mana? Boleh tak? Dia tak boleh lompat, dia memang dah terlantar. Maknanya ada orang memang, ialah, dimudahkan oleh Allah SWT, sabar. Ibu yang sabar, ramai tak? InsyaAllah ramai. Semua yang melahirkan anak ni, yang boleh melahir tu, agak-agak ada tak sifat sabar? Ada. Memang kali pertama lahir, memang jeran. Tak apalah, cukuplah anak tunggal. Itu memang biasa Tapi tak. Tahun depan ada lagi. Ustazah pun sama. Anak sulung lahir, Masya Allah. Kesakitan yang Allah bagi masa anak sulung tu tuan-puan. Sampai Ustaz nak buat novel. Tajuk novel, ingat apa hari ni? Tajuk novel tu apa dia? Dua kelahiran. Sebab Ustaz nak bayangkan, lahir anak seorang satu, Ustazah rasa macam lahir semula. Dahsyat pengalaman sakit bersalin ya. Sebab tu saya cakap dengan, adalah orang yang saya cakap dengan dia, kalau boleh anak sulung tu kalau tak payah pakai ubat-ubat bius ke apa, yang epidural tu kan, cubalah rasa betul-betul pengalaman original sakit dia tu kan.
Kecualilah kalau perlu sangat ke apa kan, doktor akan tahulah keperluan tu. Tapi kalau boleh tanggung, tahan, sabar, zikir, ambil yang sikit-sikit tu lah, oksigen tu boleh lah. Tak payah yang epidural yang sampai tak rasa sakit tu. Sebab tak dapat nak cerita pengalaman tu kecuali orang rasa. Sebab saya dah rasa ya, epidural semua dah rasa dah. Cuma yang sulung tak ada epidural. Masya Allah, Masya Allah. Sampai Ustaz cakap dengan nurse tu, bersalin dekat hospital HUSM Kelantan. Jadi semua nurse kecek Kelantan. Ustazah baru kahwin setahun lebih, tak pandai kecek Kelantan lagi. Jadi bila Ustaz kata, tolonglah, cakap Melayu betul ni kan, ya, tolonglah, panggil nurse tu. Ini lain kak, umur 21 tuan-tuan, anak sulung. Ini lain kak, ini bukan sakit bersalin kak, ini sakit nak mati kak. Sebab Ustazah rasa lain, sebab orang sebelah Ustazah kat labor room tu dah bertukar 3 orang dah. Ustazah masih seorang lagi kat situ, tak keluar-keluar lagi. Kan dia labor room yang jenis langsir-langsir tu kan. Sebelah tu dah bertukar orang, Ustazah masih lagi. Jadi Ustazah kata, tak kak, ini bukan sakit nak bersalin, ini sakit nak mati. Tapi semua nurse tu marah. Dia nurse kata, lagu tu lah, dia kata. Sakit bersalin lah tu, dia kata. Ya Allah, ya Tuhan. Dia tak percaya, saya cakap bukan. Tapi memang betul lah, memang betul sakit nak bersalin. Akhirnya bersalin. Tak nak dah, beranak. Jeran ni tuan-puan sekalian ya. Tak nak. Tapi dalam pada nak buat novel, nak buat apa tu, tahun 99 anak sulung, 2000 anak kedua, 2001 anak ketiga, 2000. Ya. Zaman tak ingat dah kenapa cerita pasal bersalin ni. Aduh, subhanallah. Nak bagi tahu tuan-puan sekalian, yang melalui proses-proses bersalin apa semua ni kerana ada kesabaran lah. Bukan seorang bersalin kat dunia ni. Semua yang ada anak tu bersalin. Maknanya, betul kata Tok Guru apa dia? Orang sabar ni ramai tau. Tapi orang syukur sangat sedikit. Sebab tu dikata dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sangat sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah daripada golongan yang sedikit tu ya Allah. Agar kami termasuk ya Allah dalam golongan yang bersyukur. Bahkan syaitan tuan-puan sekalian, iblis berdendam, berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangi anak Adam daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan, sehingga kamu dapati sangat sedikit daripada mereka yang bersyukur. Rupanya iblis pun tu juga yang dia nak asak kita semua ni. Itu juga sasaran dia. Supaya apa? Kamu takkan jadi orang bersyukur. Jadi fokuskan sahabat-sahabat sekalian. Ustaz pilih surah An-Naml, kita nak tengok tentang, semualah tentang tafsir surah ini. Dan tapi Ustaz juga memberikan satu penekanan dalam masa yang sama, dalam huraian Ustazah, dalam pembentangan tentang surah An-Naml, Ustazah nak memasukkan iliman-iliman tersebut supaya kita ni insya-Allah menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak beristighfar kepada Allah ya. Sebab orang bersyukur ni dia mesti banyak istighfar. Ya Allah, salah ni aku ni, silap ni aku ni ya Allah, zalim kat diri sendiri ni aku ni. Sebab apa? Sebab kita takut musnah nilai kesyukuran kita kerana dosa kita, maksiat kita. Sebab itu kena banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan baca sama-sama surah An-Naml ayat 1 hingga 6 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin.
هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم Sadaqallahul Azim. Tasin, ini ialah ayat-ayat Al-Quran, juga kitab yang jelas nyata kandungannya dan kebenarannya. Al-Quran ini menjadi hidayah petunjuk dan berita gembira bagi orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Iaitu orang-orang yang tetap mendirikan solat, memberi zakat, sedang mereka yakin dengan hari akhirat. Sesungguhnya orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, kami jadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada mereka. Oleh itu tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh azab seksa yang buruk di dunia, dan mereka pula pada hari akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, diberikan menyambut, menerima Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan, saya pernah cerita sebelum ni kan, kebanyakannya lepas pada huruf muqatta'ah, ta, sin, alif lam ra, alif lam mim, ayat tu akan cerita pasal Quran. Ya? Boleh rujuklah pada ayat-ayat lain. Contoh apa lagi kita nak ambil? Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, Surah Asy-Syu'ara contohnya Tasim Mim. Tengok ayat lepas tu apa dia? Tilka ayatul kitabil mubin. Kan? Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Kebanyakan. Ya, kebanyakan. Tengok lagi, apa lagi surah-surah lain. Contoh surah Asy-Syura. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Sebagaimana terkandung dalam surah ini, surah-surah lain diwahyukan kepada kamu. Memang cerita tentang ayat, tentang wahyu Al-Quran. Itulah Ustaz nak bagi betul-betul apa? Cari lagi apa lagi ayat lain kan? Nanti kita akan dapati kebanyakan selepas huruf muqatta'ah tu adalah tentang Al-Quran. Tapi saya tak nak hurai balik semula dah sebab dah pernah bagi penjelasan dulu dah.
Ya, sebab banyak dia punya hikmah dia. Ya, kita tak tahu apa maksud dia. Hanya Allah yang Maha mengetahui apa makna sebenar tosin, mim, tosin. Tapi pada ketika itu tuan-puan sekalian, untuk orang-orang Arab yang mendakwa mereka sangat faham bahasa Arab, mereka teraba-raba juga. Apa maksud dia tu? Ya, jadi tak apalah, kita tak nak huraian tu sebab dah banyak dah usah hurai tentang ini. Sekarang kita tengok pada 6 ayat yang telah kita baca ni tuan-puan sekalian. Ya, untuk membawa perhatian kita kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, kepada kitabullah yang kita kena yakin segala yang terkandung di dalamnya adalah kebenaran. Ya, kena yakin segala yang terkandung adalah kebenaran. Sebab tu baca Quran ni tuan-puan sekalian, dia akan ada peringkat-peringkat dia. Ada orang baca saja, baca pun salah. Itu peringkat lain. Ada orang baca saja, baca betul. Alhamdulillah, itu satu peringkat. Faham tak? Tak faham. Ada orang baca betul, faham, amal tak? Tak amal. Ada orang baca saja, faham, tapi yakin tak? Tak yakin. Jadi banyak peringkatnya. Ada orang baca, faham, amal, yakin, perjuangkan pula mengajar ke orang lain. Nak bagi orang lain faham, nak bagi orang lain yakin. Masya Allah. Jadi kita sahabat-sahabat sekalian, tengok macam mana ayatnya sebut. Ini adalah ayat Quran. Ini adalah kitabullah. Di dalamnya ada kebenaran. Bila kebenaran, ia mestilah diyakini, diambil dengan hati. Dengan hati. Bukan dengan lisan semata-mata. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Kitabullah inilah yang menjadi petunjuk dan menjadi berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Tuan-puan nak gembira ke tak nak gembira? Kan selalu kan nak ceria lah, nak apa macam-macam. Kan nak ceria, nak gembira, nak bahagia. Tak nak sedih je. Tak nak down lah, tak nak itulah, tak nak ni lah. Puas dah Quran ni cakap ni. Bushra, bushra, bushra. Quran ni lah bagi kamu gembira. Quran ni bagi kamu sehat. Quran ni lah bagi kamu bahagia. Tapi kalau kita tak ambil Quran dengan hati yang yakin tadi, kita cuma baca tapi kita tak perasan bahawa Quran cakap kat kita, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk kita baca dan dengar apa dia? Inilah kegembiraan kamu. Kitabullah ini akan jadi kegembiraan kepada kamu. Kamu tak boleh tergelak, kamu tak boleh bahagia, kamu dah lama tak boleh senyum, punya stres, punya depression, punya apa? Mungkin ada banyak sebab-sebab yang kamu boleh kategorikan, boleh senaraikan. Tapi ingat, tanya diri kamu, di mana Al-Quran dalam hidup kamu? Masya Allah. Betul tak tuan-puan? Ini saya tanya diri sendiri ya tuan-puan ya. Kita boleh cakap, saya stres sebab ini, saya depression sebab ini, saya stres sebab ini, saya tension sebab ini. Tapi satu soalan je secara jujur, ustazah kena tanya diri ustazah sendiri, di mana Al-Quran dalam hidup kamu? Sebab Al-Quran dah menjelaskan, inilah dia bushra, bushra. Berita gembira untuk kalian. Kalau kalian rasa pahitnya sabar, Al-Quran telah menerangkan apa yang Allah sediakan kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya senya innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab, hanya senya disediakan untuk orang-orang yang sabar itu ganjaran yang tidak ada batasan. Masya Allah. Apa yang Allah sediakan pada orang yang sabar? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang Allah berselawat ke atas mereka. Mereka itulah orang yang mendapat rahmat dan mereka itulah orang yang diberikan cahaya petunjuk. Siapa dia? Orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Berita gembira penuh dalam Quran ni. Jadi soalan tu untuk kita ya, kita tak tahu dengan siapa-siapa, kat diri sendiri, ya Allah, mana Al-Quran dalam hidup aku? Patut aku bersedih. Patut aku tak happy. Patut aku tak bahagia. Sebab aku tidak membaca Al-Quran dengan jiwa yang yakin dengan kebenaran yang ada di dalamnya. Lalu Allah ceritakan siapa dia orang-orang yang yakin ni? Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang yang benar-benar mendirikan salat, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang yakin dengan kehidupan akhirat. Masya Allah. Sangat luar biasa tuan-puan orang yang yakin dengan kehidupan akhirat. Sangat luar biasa. Tuan-puan akan tengok sabarnya luar biasa, syukurnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, taubatnya luar biasa. Kenapa? Rahsia dia apa? Dia yakin dengan hari akhirat. Allahu Akbar. Semalam Ustazah baca buku tentang Khalifah Umar Abdul Aziz. Ya, tentang Khalifah Umar Abdul Aziz. Masya Allah ya tuan-puan sekalian, macam mana ya, sampaikan bila anak dia dapat khabar, masa tu dia jadi khalifah, dia dapat khabar seorang anak dia beli cincin dengan harga lebih kurang lah tuan-puan ya, 1,000 dirham macam tu lah. Agaknya mungkin kalau nilai kita kot 5,000 ringgit kot. Lalu dia tulis surat kepada anak dia. Dia tulis surat pada anak dia. Dan dia kata, tolong jual lah. Jual, dan hasil daripada jualan tu kamu sedekahkan kepada orang-orang miskin. Dan kamu lihat kegembiraan orang miskin ketika mana menerima nilai sedekah kamu. Kamu cuma ambil 1 dirham daripada nilai itu untuk kamu buat satu cincin daripada besi yang kamu boleh cetak tulis, semoga aku sedar diri. Masya Allah. Padahal Khalifah Umar Abdul Aziz, kalau tengok riwayat dia, sebelum dia jadi khalifah dia orang kaya. Dia macam orang bangsawan tuan-puan. Tapi Masya Allah setelah Allah bagi dia amanah, ya, tanggungjawab sebagai khalifah, dia jadi manusia yang sangat zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat zuhud. Dan dia jaga habis tu anak dia, isteri dia, Masya Allah. Dan isteri dia boleh mendengar tangisan dia malam-malam, hari, tidur pun tak lalu, tak lena. Dengar bunyi macam orang menahan, tapi tak tertahan, bunyi macam orang menangis. Dan bila Fatimah isteri tanya, kamu kenapa? Macam mana aku nak melenakan diri? Sebab aku adalah orang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok tentang tanggungjawabku ini. Bukan orang-orang di bawah aku. Dahsyat ya, luar biasa. Amanah, tanggungjawab, pengorbanan orang yang ingat hari akhirat. Allahu Akbar. Betul, tengok malam kita je lah. Kalau memang dah tidur je kan. Ya, kalau jam tu daripada pukul 4 berbunyi, alarm handphone tu, memekak daripada pukul 4 sampai subuh. Orangnya bangun tak? Tak. Tiap-tiap malam tu. Macam-macam bunyi. Rela tu tidur berasakkan jam. Tapi dah biasa, sudahnya dah biasa, start pukul 4 je tidur dengan bunyi. Tapi dah biasa. Agak-agak apa rahsia dia tuan-puan? Dia tak cepat, tak kuat, tak bingkas nak bangun. Apa rahsia dia? Keyakinan kita dengan akhirat. Masa depan kita tu, alam barzakh, yaumul mahsyar. Cuba kalau betul-betul, ya Allah jangan main-main. Nabi pun sebutkan antara bekalannya adalah 2 rakaat pada waktu tengah malam yang gelap gelita sebagai bekalan kamu dalam alam barzakh, lubang kubur besok. Semua banyak benda yang Nabi sebut tu dikaitkan benda tak nampak lagi, benda tak berlaku lagi. Tapi macam mana kita nak menerima benda tak nampak, benda tak berlaku? Yakin. Yakin. Masya Allah. Lalu memang hebat dia tuan-puan, orang yang benar-benar dapat menjadikan Al-Quran ini sebagai kegembiraan kepadanya, dapat jadi hidayah dalam hidupnya, orang yang yakin dengan hari akhirat.
Adapun orang yang tidak yakin dengan hari akhirat, Allah akan hias amalan-amalan buruk dia nampak baik pada mata dia. Allahu Akbar, satu musibah yang sangat besar. Allah hias, zayyana, kami hias kepada mereka. Tak boleh bayang kalau tu Allah yang hias tu macam mana tuan-puan. Allah sebut, ini ayat ni patut kita takut sangat baca. Siapa yang tak beryakin dengan hari akhirat, bukan orang lain, Allah sendiri akan hias pada orang tu sampai dia melihat amalan buruk dia baik. Puaslah orang cakap buruk, tak elok, haram, salah. Pada dia apa dia? Elok, baik, jurus, apa lagi? Macam-macam lah. Kenapa dia cakap macam tu? Dah jadi satu hukuman kepada dia. Allah telah menghiaskan perbuatan-perbuatan buruknya menjadi baik. Kok zalim dengan anak bini pun dia kata baik. Kenapa? Saya nak mendidik mereka. Pula dah. Pagi sepak, petang tampar. Orang kata tak elok buat macam tu. Ini namanya mendidik. Biar dia sedar. Nampak tu? Tu dah diam dah tu dia kata. Tu dah tak keluar rumah dah tu. Masya Allah. Ya? Siapa yang menghias sampai dia percaya benda tu nampak baik sangat? Zayyana lahum. Kami hiaskan kepada mereka sampai perbuatan jahat mereka kelihatan baik kepada mereka. Adapun mereka nanti mendapat azab di akhirat, mendapat azab di dunia lagi dan di akhirat menjadi orang-orang yang paling rugi. Dan ayat yang ke-6 yang terakhir hari ini, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad diberikan menyambut dan menerima Al-Quran daripada sisi Allah yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Jadi inilah Allah telah beri kepada Nabi SAW mukjizat kubra, iaitu Al-Quranul Karim. Dan hari ini sampai kepada kita Al-Quranul Karim ini. Al-Quran ni disebut, ni kalau kita belajar bahasa Arab ni tuan-puan, dia akan lebih rasa lagi dalam dia tu. Al-Quran ni milladun hakimin alim, daripada sisi yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Ya Allah. Maknanya jangan ambil-ambil macam tu je. Macam mana kita sambut, macam mana kita terima, macam mana kita syukuri, itu kena betul-betul. Pemberian ni tuan-puan, ada banyak ragam orang menerima, betul tak? Kita bagi kat anak kita, kita kata ini adalah benda yang paling nostalgia pada mak ni. Mak simpan daripada keturunan-keturunan yang dulu gini-gini. Puaslah kita cakap betapa hebatnya gelang yang kita nak bagi dia ni kan. Tengok-tengok, dia kata, yelah, seronok, suka-suka. Tengok letak kat sinki. Masa kita nak pergi basuh pinggan, nampak. Kau pun rasa macam mana? Macam mana cara seseorang itu menerima, menyambut, menjaga, menghargai, memanfaatkan? Itu menjadi penilaian. Kamu tahu tak nilai sebenar apa yang kamu terima? Berapa banyaklah Al-Quran sebut. Al-Quran ni dari Allah, dari Allah, dari Allah. Maknanya nak suruh apa? Sambutlah elok-elok. Terimalah elok-elok. Hargailah elok-elok. Kalau dah kata daripada Allah, biarlah pagi, petang, siang, malam, adalah dalam jadual kita, dalam rutin kita tentang Al-Quran. InsyaAllah tuan-puan sekalian, Ustaz tak nak bercakap panjang hari ini lagi. Ustazah cuma nak mengajak tuan-puan, kita cuba, Ustazah tak percaya, depan Ustazah ni ramai sahabat-sahabat yang mungkin dah bersara, ada banyak masa kan. Alhamdulillah, masa ni satu nikmat yang sangat besar daripada Allah SWT. Ustaz nak mengajak kita cuba. Bila Ustaz ajak ni maknanya Ustaz apa sama-sama nak cuba juga. Nak khatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam solat. Yang baca kat luar solat ni baca, tapi yang kita nak betul-betul dalam solat ni lain. Jadi mungkin dalam tahajud, mungkin dalam solat sunat duha, kita baca Quran, baca ayat-ayat tu. Ustaz dah pernah juga kalau ada satu tempat tu memang Ustaz buat cara dia, tunjuk macam mana cara nak baca. Al-Quran yang tak besar sangat boleh pegang kan? Kita baca. Allahu Akbar. Pegang kat sini Quran.
solat sunat tahajud ke solat sunat duha, baca suratul Fatihah, lepas tu buka. Baca satu muka surat. Lepas tu satu rakaat satu muka surat. Kadang-kadang insya-Allah kalau dapat 10 muka surat kan, makna 5 set lah, 2 nanti witir 3 kan. Ya, dapat 2 lagi muka surat, lepas tu boleh baca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Mula-mula kita rasa susah. Tapi lama-lama kalau tak buat rasa resah. Percayalah tuan-puan. Cubalah buat. Kalau katalah, alamak Zah, tak bangunlah tahajud, qada dekat duha. Ya, duha kita baca. Sebab apa? Malam tadi dapat baca 4 line muka surat je. Tuan-puan, rasakan sesuatu yang Allah akan berikan pada jiwa kita dan hidup kita. Betul? Cuba. Ustazah jumpa seorang sahabat yang sama-sama pergi Palestin dengan Ustazah. Dia bagi tahu, alhamdulillah, dia dengar daripada awal saya cakap dalam program Mihrab Quran kan, pagi-pagi tu secara online, dia dah khatam 30 juzuk dalam solat. Dan dia kata ni ulangan kali kedua. Dia kata Masya Allah, tak dapatlah nak gambar macam mana nikmat dia. Nikmat. Masya Allah tu apa? Ustaz tak khatam lagi 30 juzuk. Baru juzuk berapa? Dia yang dengar lebih awal, dah habis dah 30 juzuk. Sekarang round kedua. Masya Allah. Dan memang kalau macam Ustazah pun ada satu Quran khas, dia tak campur dengan yang kita nak baca lain-lain luar solat. Nanti kan kita tak tahu kat mana nak sambung kan. Yang ni khas untuk bacaan khatam dalam solat. Bahkan di sana Nabi sebut dalam hadis-hadis baginda, siapa yang baca Quran 10 ayat, bangun malam baca Quran 10 ayat, maka Allah tidak akan mencatat dia daripada golongan yang ghafil. Lam yaktub minal ghafilin, tidak akan ditulis daripada golongan yang lalai. Siapa yang baca 100 ayat, dia akan jadi golongan qanitin, golongan yang taat. Siapa yang baca 1000 ayat, maknanya bangun malam, bermalam-malam dengan 1000 ayat Quran, maka Allah akan jadikan dia minal muqantarin. Muqantarin ni maksudnya orang yang bertali arus perbendaharaan kebaikan kepada dia. Tak berhenti, non-stop pahala dia. Masya Allah. Sebab kita nak menghargai nikmat Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Buatlah sesuatu. Saya percaya tuan-puan diberikan masa oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, bahkan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita abaikan apa yang saya cadangkan ni. Cuba kita bawa Al-Quran ni dalam solat untuk kita cuba dapatkan khatam 30 juzuk bacaan dalam solat sunat kita, insya-Allah. Jadi ini saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Terima kasih semua. Okey, 11.30 sempat lagi nak balik masak ya, insya-Allah. Sama-sama ya. Insya-Allah kita jumpa lagi Kak Ijah Kita bagi tarikh-tarikh yang lain nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Saya minta maaf zahir batin salah silap ustazah. Kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Ya Allah sayang kat kita, Allah angkat darjat kita, Allah mudahkan urusan kita. Allah bagi kita hidup yang baik di dunia, mati husnul khatimah, kehidupan yang baik di akhirat, dan kita semua Allah himpun dan kumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.